Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada barisan panel, Borustia, pembentang dan peserta Liga Ilmu Serantau 2023. Saya Wan Zulfahati binti Muhammad selaku pembentang dan bersama-sama dengan saya, sahabat penyelidik Dr. Mazidah binti Abdul Rahman dan Puan Siti Nur Hafizah. Dan saya akan membentangkan kajian perbandingan kaedah pemprosesan tepung usus ayam terhadap tumbesaran ikan tilapia. Kami merupakan pensyarah akuakultur daripada Kolej Komuniti Bera. Isi kandungan bagi pembentangan pada hari ini merangkumi pengenalan, kajian literatur, objektif kajian, metodologi, keputusan dan perbincangan, cadangan penambahbaikan, kesimpulan dan rujukan. Pengenalan. Menurut FAO 2022, pada tahun 2023 dianggarkan sebanyak 23 juta tan ikan diperlukan bagi memenuhi permintaan kerana peningkatan populasi global dan tangkapan ikan marin yang tidak stabil, dan ini perlu disokong oleh industri akuakultur. Namun begitu, kos operasi makanan meningkat memberi impak kepada industri akuakultur, seterusnya kepada penghasilan bekalan ikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap tepung ikan, iaitu bahan utama yang digunakan dalam penghasilan pelet ikan. Justeru itu, pemilihan bahan menggunakan sisa sampingan ayam seperti usus ayam sebagai sumber protein dalam penghasilan makanan ikan dengan kaedah pemprosesan berbeza mampu mengurangkan kos makanan. Kajian literatur. Karapanagiotidis 2014 mengatakan tepung ikan juga telah menjadi sumber pilihan utama dalam diet ikan bagi kebanyakan ikan yang diternak kerana tinggi protein, kebolehan penghadaman dan rasa yang boleh diterima oleh ikan. Kajian yang dijalankan oleh Olsen 2012 mendapati kekurangan pengeluaran dunia dan peningkatan permintaan tepung ikan dan minyak ikan menyebabkan peningkatan harga dan menjadikan ia mahal. Wang et al. 2023 dan FAO 2022 pula mengatakan kebergantungan kepada tepung ikan ataupun fish meal sahaja tidak dapat memenuhi permintaan makanan ikan. Justeru itu, bagi mengurangkan kebergantungan terhadap tepung ikan, kajian yang telah dijalankan oleh Essini et al. 2020 mendapati tepung usus ayam boleh digunakan pada tahap 100% sebagai pengganti tepung ikan dalam diet ikan Clarias gariepinus. Namun begitu, usus ayam perlu diproses terlebih dahulu kerana kajian yang telah dijalankan oleh Farahiyah et al. 2015 menunjukkan pemberian secara terus bahan sisa poultry kepada ternakan menyebabkan ikan yang diternak mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Berdasarkan kajian literatur terhadap kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik terdahulu, maka kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji perbandingan teknik pemprosesan tepung usus ayam terhadap kandungan nutrisi dan kadar tumbesaran ikan tilapia melalui analisa proximat tepung usus ayam. Seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, ia dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama penyediaan sampel, yang kedua penyediaan pelet, yang ketiga analisa proximat dan yang keempat adalah kajian pemakanan. Penyediaan sampel. Penyediaan sampel melibatkan 3 rawatan, iaitu mentah, pemanasan dan pensterilan. Bagi penyediaan bahan mentah, usus ayam dicuci, kemudian dikeringkan di dalam ketuha pada suhu 60 darjah Celsius selama 48 jam dan kemudian ia dikisar dan disimpan pada suhu negatif 20 darjah Celsius. Bagi rawatan pemanasan, usus ayam dicuci dan direbus dalam air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius selama 15 minit dan kemudian ia dikeringkan di dalam ketuha pada suhu 60 darjah Celsius selama 48 jam dan ia dikisar serta disimpan pada suhu negatif 20 darjah Celsius. Bagi kaedah pensterilan pula, usus ayam dicuci dan disteril menggunakan autoclave pada suhu 120 darjah Celsius selama 20 minit. Kemudian ia dikeringkan di dalam ketuha pada suhu 60 darjah Celsius selama 48 jam dan dikisar serta disimpan pada suhu negatif 20 darjah Celsius. Langkah kedua adalah penyediaan pelet. Penyediaan pelet diformulasi berdasarkan peratus keperluan optimum nutrisi ikan tilapia.
Setiap pelet dihasilkan menggunakan formulasi yang sama tetapi menggunakan bahan rawatan yang berlainan. Pelet kemudian dihasilkan menggunakan pelet extruder. Analisa proksimat terhadap pelet yang dihasilkan juga dilakukan di mana analisis bahan dan rawatan bagi protein mentah, lipid mentah, abu, lembapan dan fiber menggunakan kaedah yang diterangkan oleh Persatuan Ahli Kimia Analitik Rasmi AOSC 2000. Analisa ini dijalankan di Makmal Bioproses Makanan Haiwan Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Semua data yang dikumpul daripada analisa proksimat telah diuji secara statistik menggunakan versi perisian Minitab 14.0 USA. Seterusnya adalah kajian pemakanan. Pelet yang dihasilkan diuji kepada sampel ikan tilapia melalui kajian pemakanan. Sebanyak 10 sampel ikan tilapia Orichromys species dimasukkan ke dalam tangki kaca akuarium. Dan eksperimen terdiri daripada 4 rawatan, 1 diet kontrol iaitu komersial dan 3 diet rawatan dengan 3 replikasi bagi setiap rawatan. Sehari sebelum percubaan, sampel dipuasakan untuk memastikan usus ikan dikosongkan sepenuhnya daripada pelet komersial. Dan ikan diberi makan 2 kali sehari sehingga kenyang. Berat ikan bagi setiap tangki direkodkan pada minggu pertama, minggu keempat dan minggu ke-8. Keputusan dan perbincangan bagi rawatan tepung usus ayam. Hasil analisis one-way ANOVA menunjukkan perbezaan ketara dari segi peratusan protein kasar dan lemak kasar di antara ketiga-tiga kaedah pemprosesan TM, TP dan TS. Peratus protein kasar bagi kaedah persterilan adalah paling tinggi iaitu 70.43%. Paraya et al. 2015 mengatakan kaedah pensterilan bahan mentah dapat meningkatkan komposisi protein dalam produk yang dihasilkan. Manakala Helena et al. 2003 dan Tanti et al. 2022 pula mengatakan bahawa proses autoclave tepung soya dengan suhu 120 darjah Celsius selama 40 minit membantu dalam meningkatkan kadar keboleh cernaan protein serta kadar pertumbuhan channel catfish Ictalurus puntatus. Seterusnya adalah keputusan dan perbincangan bagi analisa proksimat formulasi pelet ikan. Kaedah pemprosesan TS menunjukkan kandungan peratusan protein kasar yang paling tinggi iaitu 67.25% berbanding kaedah TM dan TP serta pelet komersial yang terdapat di pasaran. Tabinda et al. Dalam kajiannya menunjukkan penggantian tepung usus ayam menggunakan kaedah persterilan di dalam diet anak ikan Circinus myrigala membantu dalam peningkatan kemandirian dan pembesaran benih ikan. Manakala FAO 2023 pula mengatakan keperluan minimum lemak dalam diet tilapia ialah 5%. Tetapi peningkatan kadar pertumbuhan tilapia serta kecekapan penggunaan protein dilaporkan dengan pertambahan 10 hingga 15% lemak di dalam diet ikan. 8 et al. 2019 pula mengatakan kadar pertumbuhan, pertambahan berat badan, kadar pertumbuhan khusus dan nisbah kecekapan protein paling rendah bagi tilapia yang diberikan diet dengan jumlah lemak 4% berbanding dengan tilapia yang diberikan dengan diet yang mengandungi lipid sebanyak 10%. Perbandingan kadar pertumbuhan ikan terhadap formulasi pelet ikan menunjukkan formulasi pelet kaedah TP dan TS menunjukkan nilai skala min berat ikan yang lebih tinggi berbanding pelet komersial dan kaedah pelet TM. Purata berat ikan paling tinggi bagi formulasi pelet menggunakan kaedah rawatan TP iaitu 70.60 gram dan purata berat ikan yang paling rendah ialah pelet komersial 60.10 gram. Kajian ini menunjukkan kaedah rawatan bahan mentah memberi impak kepada nutrisi dalam penghasilan pelet makanan ikan, seterusnya memberi kesan kepada kadar pertumbuhan ikan ternakan. Justru itu, penggunaan tepung usus ayam dalam kajian ini juga meningkatkan kadar pertumbuhan ikan ternakan berbanding pelet komersial yang menggunakan tepung ikan sebagai bahan mentah dan sumber utama protein. Kesimpulan, penggunaan tepung usus ayam sebagai sumber protein utama bagi menggantikan tepung ikan adalah alternatif yang sangat efisien. Selain mengandungi kandungan protein tinggi, tepung usus ayam mampu membantu peternak dalam mengurangkan kos operasi peternakan yang diusahakan. Dan kadar tumbuhsara ikan juga meningkat dengan penggunaan pelet tepung usus ayam berbanding pelet komersial yang digunakan dengan kaedah pemanasan TP menunjukkan tumbuhsaran yang tertinggi. Cadangan penambahbaikan adalah mempelbagaikan kajian pemakanan dengan jangka masa yang sesuai. Sekian, terima kasih.